Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua yang bersama kami di program CME Math with My. Saya Hafsah Sazali, pengerusi CME Math with My Back to Basics. Tapi pada kali ini kita akan lancarkan rancangan pertama program CME terbaru kami, iaitu Math with My Community yang akan diketuai oleh Dr. Fakhur Razi. Topik kita pada malam ini ialah puasa dan ubat. Dan pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana masih lagi diberi peluang untuk bersama dalam majlis yang direncanakan ini, yang merupakan salah satu persediaan untuk kita menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Sebelum kita mulakan rancangan ini, saya nak menjemput Dr. K. Kamal yang akan memberikan sepatah dua kata bagi pihak Dr. Fakhur Razi untuk jawatan kuasa Math with My Community. Silakan Dr. K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan moderator kita Dr. Hafsah Razali. Yang saya hormati kedua-dua ahli panel kita, Ustaz Muhammad Fahmi Rusli, Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Encik Fahmi bin Hassan, Pegawai Farmasi KKM, dan penghargaan saya juga buat tim MTM Community yang telah bertukus lumus mempersiapkan dan memastikan kelancaran program untuk malam ini. Untuk pengetahuan semua, program ini adalah program pertama yang dijalankan di bawah nama MTM Community. Tujuan program ini adalah untuk menyebarluaskan ilmu berkaitan kesihatan dan salah faham yang terdapat dalam masyarakat di dalam dan luar Malaysia. Kita biasanya takut pada benda yang kita tak tahu. Jadi apabila kita sudah tahu, segala kekusutan dan keraguan akan berjaya kita rungkaikan. InsyaAllah, ibarat kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Jadi platform ini adalah untuk kita semua bertanya dan menambah ilmu. Topik yang akan kami bincangkan melalui platform ini adalah topik umum yang berkaitan dengan bidang kesihatan supaya kita semua dapat menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesedaran berkenaan isu-isu kesihatan. Saya berbesar hati untuk program kali ini kerana kita disokong oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli, yang dahulunya pernah memegang jawatan sebagai Mufti di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sempena bulan Ramadan yang bakal menjelma, topik yang telah kita pilih pada malam ini adalah istimewa Ramadan, puasa dan ubat. Dengan ini, saya ingin menyerahkan kembali majlis kepada moderator kita, Dr. Hafsah, agar kita dapat mulakan sesi perbincangan kita dan perkongsian ilmu pada malam ini. Selamat menonton dan menimba ilmu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. K. Seterusnya, kita dengarkan, kita ada pesanan istimewa daripada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mengambil kesempatan pada hari ini, saya mengucapkan tahniah kepada Math with My, di mana gabungan doktor-doktor muda kita di Malaysia yang telah mengambil satu inisiatif yang amat baik dengan kolaborasi pakar-pakar dan juga agamawan yang tujuannya untuk memberi jawapan yang tuntas berkenaan dengan isu-isu agama, termasuklah sahabat kami sahibul fadilah Ustaz Fahmi Rusli yang berada di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk merungkai hukum hakam ataupun ahkamus siam atau fiqhus siam. Usaha seperti ini sudah barang tentu akan memberi banyak manfaat kepada semua khalayak masyarakat dan kita harap ia akan mendapat sokongan dan dokongan daripada semua pihak. Syabas kepada penganjur dan syabas kepada anak-anak muda doktor-doktor kita yang begitu kreatif untuk melaksanakan hal ini. Jazakumullahu khairal jazak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli atas ucapan tersebut dan segala sokongan yang telah diberikan kepada MedTechMy atas program ini. Tanpa melengahkan masa, saya nak perkenalkan sekali lagi dua ahli panel kita pada malam ini. Yang pertama, kita ada yang berusaha Ustaz Muhammad Fahmi bin Rusli, Pegawai Hal Ehwal Islam di Kementerian Jabatan Perdana Menteri. Yang keduanya, kita ada juga Encik Fahmi bin Hassan, Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kita ada beberapa soalan. Yang pertama, kita akan mulakan dengan forum. Dan soalan yang pertama ialah untuk Encik Fahmi, Pegawai Farmasi kita ya. Okay. Jadi Encik Fahmi, soalan pertama ialah kalau kita ubah waktu makan ubat bersesuaian dengan waktu sahur dan berbuka, sudah pasti jarak masa antara ubat juga akan berubah. Jadi bila kita buat macam tu, adakah ubatan-ubatan masih lagi akan mempunyai keberkesanan yang sama? Silakan Encik Fahmi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton. Jadi saya rasa isu pengambilan ubat-ubatan semasa berpuasa ni memang bagi publik, bagi orang awam ni satu isu yang agak biasalah. Ramai orang yang akan ada masalah untuk ambil, bukan ada masalah, ada pengalaman untuk ambil ubat-ubatan sewaktu berpuasa. Jadi satu yang uniknya di Malaysia ni, kita punya jangka masa berpuasa kita adalah 13 jam. Kiranya waktu kita berpuasa dan waktu kita tidak berpuasa itu lebih kurang sama, 12-13 jam. Dan kebanyakan ubat-ubatan yang kita ambil, yang pesakit-pesakit ambil di farmasi, okey, boleh katakan lebih daripada 50% daripada dos yang dibagi, terutamanya untuk pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik. Dos dia mungkin sekali sehari ataupun mungkin 2 kali sehari. Okey, itu dos yang normal ataupun yang biasa. Jadi pengambilan 2 kali sehari ini kalau kita kirakan beza masanya sewaktu kita berpuasa dalam konteks puasa di Malaysia, sebenarnya perbezaan dia agak cantik lah dalam 13 jam. Dia lebih kurang sesuai dengan pengambilan perbezaan masa sewaktu kita tidak berpuasa pun. Tapi kita perlu ingat untuk pesakit-pesakit, terutamanya pesakit yang mempunyai penyakit kronik, sewaktu berpuasa ni, benda pertama yang mereka perlu ambil berat adalah dapatkan dulu nasihat doktor sama ada mereka boleh berpuasa ataupun tidak. Okey, kerana kalau kita tengok kajian, puasa ni banyak kajian telah dilakukan ke atas mereka yang berpuasa dan mengambil ubat. Dan kebanyakan kajian mengatakan bagi pesakit kronik yang telah stabil dan mempunyai kawalan penyakit yang baik, mereka boleh berpuasa dan puasa ini mungkin mendatangkan kelebihan bagi mereka. Tetapi ada juga masalah yang datang bagi pesakit yang mungkin penyakit mereka belum dapat dikawal dengan baik, tapi sewaktu berpuasa mungkin ada masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi. Jadi masalah ni bukan saja disebabkan oleh masalah pengambilan ubat, maksudnya dari segi jangka masa, tetapi daripada sudut penyakit itu sendiri. Okey, bagi pesakit kronik, kebanyakan ubat-ubatan dia lebih kepada dia diambil dalam jangka masa yang lama. Maksud diambil dalam jangka masa lama tu bukan baru saja dimulakan. Kebiasaannya sudah makan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Jadi untuk sesuatu ubat berfungsi ni, okey, ada setengah ubat dia berfungsi spesifik mengikut jeda masa. Okey, maksudnya kita perlu makan secara spesifik mengikut sela masa yang tertentu. Okey, ada setengah ubat yang dia punya keberkesanannya bergantung kepada jumlah dos, jumlah kepekatan ubat-ubatan di dalam darah. Jadi majoriti daripada ubat-ubatan pesakit kronik ni, dia bergantung kepada steady state ataupun jumlah dos yang telah berada di dalam badan. Jadi semasa berpuasa, perbezaan di antara masa pengambilan ubat itu tidaklah terlalu
menyebabkan perbezaan yang terlalu banyak. Kalau ikut kajian dari segi metabolisme dalam kalangan orang yang berpuasa, perbezaannya berlaku dalam sekitar 10 hingga 20%. Jadi oleh sebab itu, bagi pesakit-pesakit kronik yang penyakitnya telah dikontrol dengan baik, kebanyakan masa pengambilan ubat ini sewaktu berpuasa tidak mendatangkan masalah yang berat kepada mereka. Jadi oleh itu, secara amnya, sekiranya doktor mengatakan yang anda sesuai untuk berpuasa, biasanya pengambilan ubat-ubatan sesuatu berpuasa ini tidaklah begitu mendatangkan kesan yang berbeza. Okey, sekiranya anda sesuai, penyakit anda terkawal dengan baik, kita boleh berpuasa, kita boleh mungkin adjust sedikit cara pemakanan ubat-ubatan suatu berpuasa tanpa mendatangkan kesan yang negatif kepada kesihatan kita. Terima kasih atas jawapan yang ringkas dan padat tu. Okey, soalan kedua mengenai ubah suai penggunaan ubat semasa berpuasa. Okey, kita ada ubat yang diambil 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari. Ada juga yang 5 kali sehari tapi jaranglah kan. Macam mana kita nak ubah suai pengambilan ubat-ubat ni semasa bulan puasa? Okey. Ini memang masalah yang biasalah. Okey. Untuk pesakit kronik, isu ni biasanya dia dah alami bertahun-tahun. Jadi mereka mungkin dah terbiasalah dengan cara bagaimana nak ubah pengambilan ubat-ubatan suatu berpuasa. Okey, bagi ubat yang sekali sehari, jadi kita boleh sarankan kepada pesakit sama ada untuk ambil sewaktu bersahur ataupun semasa berbuka. Okey, itu untuk sekali sehari. Untuk ubat-ubatan 2 kali sehari, kita ambil sewaktu bersahur dan juga 1 dos lagi sewaktu berbuka. Okey, untuk ubat-ubatan 3 kali sehari, okey, yang ni mungkin sedikit tricky lah sebabnya puasa kita lebih kurang 12 hingga 13 jam. Tapi bila dah 3 kali sehari, kita nak bagi selang masa 8 jam tu agak susah lah. Tapi sewaktu berpuasa, kebanyakan ubat kita boleh tukar cara pengambilannya untuk 3 kali sehari. Kita ambil 1 dos sewaktu bersahur, 1 dos sewaktu berbuka dan 1 dos lagi sebelum kita tidur. Jadi mungkin perbezaannya dalam 13 jam dan perbezaan antara dos kedua dan dos ketiga itu tak cukup 8 jam lah, mungkin sekitar 6 jam, 5 atau 6 jam saja. Jadi itu tak mendatangkan banyak masalah dalam banyak keadaan lah. Maksudnya kebanyakan ubat-ubatan untuk pesakit-pesakit kronik ataupun mungkin ubat-ubatan untuk pesakit akut, dia tidak mendatangkan banyak masalah dengan perbezaan seperti itu. Okey, masalah yang ramai pesakit jumpa adalah bila dia kena ambil ubat 4 kali sehari. Yang ini mungkin sedikit tricky lah sebabnya jarak masa tu dia akan jadi lebih singkat kalau kita nak masukkan 3 dos waktu malam. Jadi itu mungkin boleh mendatangkan masalah lain kepada pesakit. Jadi untuk ubat yang 4 kali sehari ini, kita sarankan untuk berbincang semula dengan doktor ataupun ahli farmasi. Ada setengah ubat yang kita boleh tukar kepada jenis ubat-ubatan lain supaya ubat tersebut kita dapat bagi kepada 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Tetapi ada juga jenis penyakit dan juga jenis ubat yang memang kita tak dapat nak ubah cara pengambilannya. Jadi ubat untuk 4 kali sehari ini dia tidaklah ramai orang ambil. Jadi benda ni mungkin perlu dibincangkan bersama doktor dan juga mungkin ada isu-isu yang boleh untuk pesakit seperti ini yang boleh mendapat kerukhsahan lah. Maksudnya mungkin ada kelonggaran daripada mereka untuk tidak berpuasa sementara sedang mendapat rawatan tersebut. Yang ini mungkin Ustaz Fahmi boleh ulas dengan lebih panjang selepas inilah. Okey. Ubat yang 5 kali sehari juga lebih kurang macam ubat 4 kali sehari. Jarang berlaku dan biasanya jangkitan viral yang mungkin kita perlu ambil tapi jangka masanya tidak lama. Jadi mungkin ada kelonggaran untuk tidak berpuasa selama beberapa hari sewaktu ambil rawatan. Okay, satu isu lagi yang kita tahu sewaktu pengambilan ubat ni biasa orang akan tanya macam mana nak ambil ubat sebelum makan dan selepas makan. Okay, setengah ubat ni dia memang ada spesifik kita perlu ambil sebelum makan dan ada setengah ubat yang kita perlu ambil selepas makan kerana dia ada interaksi di dalam badan yang menyebabkan ia tidak sesuai diambil
sekiranya tak kena dengan timing pemakanan tersebut. Jadi untuk ubat sebelum yang perlu diambil sebelum makan, kita nasihatkan untuk ubat jika ambil sewaktu bersahur, ambillah sebelum bersahur. Tetapi untuk sewaktu berbuka, untuk ubat yang sebelum makan, dinasihatkan untuk pesakit berbuka puasa terlebih dahulu dengan air kosong dan juga kurma sekiranya sesuai, dan selakan masa sekitar 20 minit hingga 30 minit sebelum mengambil makanan berat. Maksudnya buka puasa dulu, ambil tamar, makan ubat dan tunggu sekejap 20 minit, 30 minit sebelum berbuka puasa dengan makanan yang lebih berat. Okey. Untuk ubat-ubatan yang perlu diambil selepas makan, yang ini biasanya tak ada masalah lah. Selepas berbuka, kita boleh terus ambil ubat-ubatan tersebut. Okey. Macam mana kalau kita terlupa? Maksudnya kita dah terbuka dahulu, lepas tu baru kita teringat yang ubat yang kita perlu ambil tu sepatutnya diambil selepas makan. Okay, jadi kalau kita dah termakan dahulu, kita selakan dulu selepas selang masa untuk makan ubat tu sekitar 1 jam hingga 1 jam setengah sebelum kita ambil ubat. Jadi kalau terlupa untuk ubat-ubatan yang perlu diambil sebelum makan tapi kita dah termakan terlebih dahulu. Okay. Okay, thank you. Dan soalan seterusnya yang ketiga untuk Ustaz Fahmi. Okey Ustaz, ada ubat-ubat yang perlu diambil selang 12 jam seperti ubat untuk sakit HIV ya. Contohnya kalau tak tepat waktu pengambilan ubat-ubat ni, boleh hilang keberkesanan ubat tersebut. Bagaimana jika terpaksa makan ubat yang diambil selang 12 jam? Contohnya macam saya cakap tadi, ubat HIV, adakah masih perlu berpuasa dan jika tidak, apa langkah yang perlu dilakukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada yang saya hormati sahibatul fadilah Dr. Hafsah selaku pengerusi ataupun moderator bagi program kita pada malam ini. Seterusnya jawatan kuasa penganjur program yang saya hormati semua doktor-doktor perubatan yang saya kagumi. Seterusnya sahabat panel saya saudara Fahmi Hassan juga, dan hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Secara konsep asas saya tidak bicara berkenaan dengan ubat, tetapi saya nak bicara bagaimanakah dengan pandangan Islam terhadap persoalan yang diajukan oleh yang berbahagia moderator sebentar tadi. Umumnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, dalam 2 ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-184 dan juga ayat yang ke-185. Dalam ayat yang ke-184, Allah Subhanahu wa taala menyebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa dari kalangan kamu, yakni umat Islam yang sakit atau dia bermusafir, maka hendaklah dia menggantikan puasa itu pada hari-hari yang lain. Dalam erti kata telah hilang keuzuran. Pertama, hilang sakit. Kedua, dia tidak dalam keadaan bermusafir. Dalam ayat yang ke-185 pula daripada surah yang sama, Allah kata faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang membawa maksud, dan siapa dari kalangan kamu yang sakit atau dia bermusafir, maka hendaklah dia bergantikan atau dia menggantikan puasa itu pada hari yang lain. Dalam erti kata dia berbuka puasa dan wajib bagi dia untuk qada puasa yang dia telah berbuka tersebut. Lalu para ulama-ulama fiqh apabila mereka mengupas dan membahas berkenaan dengan maksud marid di situ, maka mereka berikan kejelasan dan keterangan bahawasanya marid ada 2 kategori sakit. Sakit yang pertama adalah sakit yang mana kalau kita berpuasa maka lambat sembuh sakit tersebut. Maka kalau kategori sakit yang macam ini, dengan puasa sakit lambat sembuh ataupun sakit bertambah teruk. Kalau sakit kita bertambah teruk, kalau kita berpuasa, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita ini berpuasa dalam keadaan kita ini sakit dan sakit kita itu lambat sembuh, maka itu pun termasuk dalam sakit yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Jadi ulama letakkan ada dua kriteria. Sakit yang pertama, kalau kita puasa, kita lambat sembuh. Yang kedua, sakit yang mana kalau kita ini berpuasa dalam keadaan kita ini akan bertambah-tambah lagi sakit kita itu. Jadi kategori sakit ini maka kita katakan mengharuskan, iaitu keuzuran yang membolehkan seseorang itu untuk berpuasa. Dan kita katakan dua ini juga disebut sebagai perkara yang utama di sisi para ulama, iaitu pertama adalah al-azimah, iaitu seseorang ingin terus berpuasa walaupun dia sakit. Yang kedua, seseorang ingin terus berpuasa meskipun dia bermusafir. Maknanya dia mengambil hukum azimah. Satu lagi adalah rukhsah, dalam bahasa Melayu keringanan yang syarak berikan kepada dia disebabkan keuzuran. Jadi kalau dia nak ambil rukhsah, maka dia tengok kepada keadaan dirinya. Kalau dia orang yang sakit, tak kiralah apa jenis sakit sekalipun, in general kita katakan kalau dia puasa, sakit dia akan bertambah. Maka dia termasuk boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Yang kedua, dia sakit dengan apa sakit sekalipun yang mana kalau dia ini berpuasa, dia akan menyebabkan puasa itu akan menyebabkan lambat sembuh dia punya penyakit, maka mengharuskan dia untuk tidak berpuasa, yakni berbuka puasa. Jadi dalam keadaan kita ini pesakit HIV, katakan seperti yang disebut oleh Dr. Hafsah sebentar tadi. Dia punya jangka dalam tempoh untuk dia mengambil satu ubat dengan ubat yang next itu adalah selama 12 jam. Tapi kita pula boleh jadi berpuasa selama 13 jam. Contoh kita di Malaysia, buka puasa atau kita mula berpuasa pukul 6, kemudian dalam pukul 7.20 baru kita berbuka puasa. Jadi dalam in between ini dah lebih daripada 12 jam. Tapi tengok kepada tahapan dia. Kalaulah kita katakan untuk injection ataupun untuk, saya minta maaf, untuk pengambilan ubat yang kali yang kedua itu, iaitu dia kata 12 jam. Kalau tidak lebih daripada 12 jam, ubat itu tak mampu berfungsi dengan baik sebagaimana ataupun hilang dia punya keberkesanan ubat tersebut jika melebihi timeline yang telah ditetapkan. Dan kita tengok kalaulah benda itu sekiranya dia tak ambil dalam tempoh itu dan kita katakan benar, maknanya pengambilan ubat kali kedua yang untuk rawatan HIV ni sekiranya kalau ditangguh sehingga kepada lepas maghrib, maka ia akan menyebabkan penyakit dia ini memang akan bertambah teruk seumpamanya. Maka kita masuk dalam kategori yang membolehkan seseorang ini untuk tidak berpuasa. Tetapi kita pun boleh tengok kepada tahapan bahawasanya boleh jadi 12 jam ini tidak melibatkan sangat pada waktu berbuka puasa, iaitu ataupun waktu berpuasa. Katakanlah boleh jadi kalau kita mampu untuk mengadjust ataupun apa istilah dia, kalau kita mampu nak kalau kita di bawah kawalan kita nak mengatur timeline ataupun garis masa pengambilan ubat tu, kita berusahalah supaya pengambilan ubat tidak perlu berlaku ketika kita dalam keadaan puasa. Ini in case kalau boleh. Tetapi dalam situasi yang tidak membolehkan kita kerana di luar kawalan dan kita fikir kepada implikasi kesan. Kalau ubat ni lambat diambil, kita penyakit akan bertambah teruk. Maka membolehkan kita untuk tidak berpuasa pada waktu ini. Wallahu a'lam. Saya serah kepada moderator. Terima kasih Ustaz Fahmi atas penjelasan yang sangat jelas tu. Yang seterusnya adalah lagi soalan untuk Ustaz. Kita ada beberapa jenis ubatnya yang contohnya lah ada ubat IV iaitu ubat yang diberikan melalui saluran darah, subcutaneous melalui bawah lapisan kulit, intramuscular ke dalam otot, contohnya ubat vaksin lah, eye drops, ubat titis mata, kita ada inhaler, ubat asma. Ada juga ubat yang diberikan per rectal ataupun per vaginal melalui dubur atau lubang punggung ataupun melalui kemaluan, contohnya pessary ataupun untuk masalah wanita. Jadi kita nak tanyalah Ustaz, kalau ubat-ubat macam ni, mana ubat yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa? Kalau Ustaz boleh terangkan. Baik, terima kasih kepada doktor yang saya hormati.
Persoalan ni sebenarnya ada dua teras utama yang disebutkan oleh persoalan-persoalan yang diajukan sebentar tadi. Kerana Dr. Hafsah sebutkan beberapa kategori-kategori rawatan dan perubatan yang mana sepanjang penelitian saya ada yang disebutkan itu membatalkan puasa dan ada yang disebutkan itu tidak membatalkan puasa. Pertama, dalam mazhab kita ini, mazhab Al-Imam Syafi'i, ini secara khusus mengikut pengamalan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini dia tak bahas tentang benda apa yang masuk secara detail dan spesifik sangat. Tetapi dalam mazhab kita ini, yang dia bahas adalah masuk sesuatu benda yang dapat dilihat dengan mata. Dalam bahasa Arab disebut sebagai wusulu ainin. Masuknya ain. Ain ni bukan nama orang Nur Ain ke apa. Tetapi ain di sini adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata. Jadi katakan kita yang masuk dalam mata tu ubat. Ubat ni kan nampak, maksud saya masuk ke dalam badan tu adalah ubat. Ubat ni kan benda yang nampak dilihat dengan mata kita. Jadi ubat adalah ain. Katakan ubat tu, contohnya seperti pil. Contoh, pil kan nampak dengan mata. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau ubat, dia masuk ke dalam badan menerusi rongga terbuka. Yang ni dalam mazhab Syafi'i. Masuk sesuatu yang dapat dilihat dengan mata ke dalam badan min manfazin maftuh menerusi rongga terbuka. Jadi rongga terbuka ni ulama-ulama kita kata contoh mudahnya mulut, contoh mudahnya hidung dan juga kubul atau dubur. Jadi ini adalah antara rongga-rongga terbuka. Jadi masuk sesuatu maka kaedahnya batal puasa. Jadi yang doktor katakan tadi masuk bawah kulit ataupun kita suntik vaksin apa semua ni, semua ini adalah rongga tertutup. Maka rongga tertutup masuk sesuatu ke dalam badan menerusi rongga tertutup, ia tidak membatalkan puasa. Sebab itu kita fatwa siapa yang orang kata ambil suntikan vaksin dan seumpamanya ketika siang hari Ramadan, maka ini tidak membatalkan puasa. Adapun persoalan doktor tadi yang sebut berkenaan masuk sesuatu menerusi kemaluan. Kemaluan ni dalam kitab-kitab fiqh disebut sebagai kubul, tetapi ada satu lagi namanya disebut sebagai ihlil. Alif ha lam ya lam ihlil, iaitu kemaluan juga, iaitu saluran kemaluan. Masuk sesuatu ke dalam dubur, maka di sini mengikut mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Mengikut mazhab Syafi'i membatalkan puasa, bahkan saya yakin majoriti mazhab turut berpendapat dengan pendapat yang sama. Jadi orang yang telah dimasukkan, bukan orang yang memasukkan ubat tu. Jadi doktor-doktor yang masuk ubat tak batal puasa mereka. Tetapi individu yang dimasukkan ubat tersebut, contoh pesakit yang ada disebut dalam suppositori ke apa, iaitu memasukkan ubat ke dalam saluran dubur, maka kita katakan ini membatalkan puasa. Sebab itu kata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, pupu Nabi SAW, dia kata innamal fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Sesungguhnya perkara yang membatalkan puasa adalah disebabkan sesuatu yang masuk ke dalam badan kita, bukan sesuatu yang keluar. Bukan sesuatu yang keluar. Sebab itu kita kata kita buang air kecil, buang air besar tak membatalkan puasa. Tapi masukkan sesuatu dalam saluran kubul atau saluran dubur dan sesuatu itu sampai ke dalam badan, maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Perfect, Ustaz. Just nak clarification about the inhaler actually, Ustaz. Tadi kalau inhaler macam mana pula? Sebab dia ikut rongga juga kan? Jadi macam mana? Baik. Secara kaedah asas yang kita kata kalau dalam mazhab Syafi'i, memang penggunaan inhaler turut membatalkan puasa. Tetapi kita lihat kepada isu-isu ini sebagai ahkam al-mustajaddat ataupun fiqhun nawazil. Fiqh yang berkaitan dengan isu-isu semasa, contemporary. Dia kita kata perbahasan inhaler ini tidak berlaku pada zaman ulama-ulama dahulu. Mereka hanya memberikan maknanya kaedah-kaedah umum. Tetapi kita lihat kepada keadaan sekarang. Memang disebut oleh sebahagian orang kita ini yang mungkin dia berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia kata kalau nak guna inhaler juga boleh. Tetapi guna sebelum sahur ataupun guna selepas buka puasa. Tapi kita kata dah orang tu nak sakit asma, mana dia boleh nak tahu sebelum sahur ke selepas maghrib ke. Jadi dia akan jadi sulit.
Tetapi perkara ini kita katakan kemasukan inhaler ini mengikut fatwa moden, khususnya fatwa daripada mufti wilayah persekutuan yang lepas dan masih diguna pakai sehingga ini, dan juga inilah setahu saya adalah Majlis Fatwa Kebangsaan juga berpegang dengan pandangan ini, iaitu penggunaan inhaler bagi pesakit asma yang tidak orang kata di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. Ini jelas kita katakan bahawasanya kita teliti satu persatu kenyataan penggunaan inhaler bagi pesakit asma. Bukan bagi saya yang tak ada sakit asma tiba-tiba saja nak spray pak kita spray, bukan maksudnya begitu. Tapi kita kata inhaler bagi pesakit di siang hari Ramadan yang mana pesakit itu memerlukan, maka ini tidak membatalkan puasa ikut fatwa-fatwa moden. Dan ramai ulama-ulama semasa yang berpegang dengan fatwa ini. Kita sebagai muqallid, sebagai individu yang bertaklid kepada ulama atau mufti, tak ada hukum kita dan tak ada salah kita mengikut fatwa ini, kerana yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala kelak bukan kita tetapi para ulama kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang lengkap. Dan soalan seterusnya juga untuk Ustaz. Tahu saya lah kan, hukum tidur semasa puasa adalah makruh kan Ustaz? Sekiranya mengambil masa yang terlampau panjang, dia mengambil pakai hukum pengsan. Tapi kalau dia tidur sekejap sahaja, macam contoh kalau dia waktu dia bekerja, dia puasa, dia letih, dia tidur, maka ini tidak menjadi hukum makruh. Dia kembali kepada hukum asal tidur, iaitu harus. Tetapi kalau tidur berlebihan apa semua, maka dia menafikan fadilat puasa sebenarnya. Dia sama seperti orang yang pengsan sepanjang hari, bahkan boleh sampai kepada tahapan membatalkan puasa sekiranya dilakukan dengan sengaja. Wallahu a'lam. Jadi ada ubat yang boleh menyebabkan kesan mengantuk. Memang kita tahulah itu side effect kan ubat tu. Bagi pesakit-pesakit macam ni, macam mana kedudukan puasa bagi mereka? Macam tu saya sebut di hujung sekali, bagi mereka yang teliti sekiranya dilakukan dengan sengaja. Tetapi side effect daripada ubat adalah benda yang di luar kesengajaan kita. Jadi kita makan ubat boleh jadi waktu sahur ataupun sebelum sedikit daripada waktu sahur. Kemudian kita berpuasa dan side effect, kesan sampingan daripada ubat-ubatan itu menyebabkan kita ni rasa mengantuk. Selama mana tidaklah sampai kepada tahapan tak salat langsung dan seumpamanya. Tapi boleh jadi dia rasa mengantuk apa semua, kemudian dia nak tidur. Jadi dia salat tidur. Dia orang sakit. Jadi dia orang sakit ni dia tak sama hukum kita orang sakit dengan orang sihat. Jadi Islam ini agama yang yusur. Itu kita kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nakkan kemudahan dan Allah tak nak kesusahan kepada kita ni para hamba-hamba Allah. Itu rahmat dan luasnya kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, baik ketika kita puasa atau tidak puasa, baik kepada kita ini sihat ataupun kita ini sakit. Inilah keluasan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dan soalan yang terakhir dan ada pecahan-pecahan lah ya. Dalil rukhsah dalam berpuasa untuk masalah kesihatan tertentu. Yang pertamanya contohnya masalah yang mungkin common lah, orang selalu panggil sakit gastrik ataupun gastritis, sakit perut. Bila tak makan dia akan sakit perut. Jadi macam mana dalil rukhsah untuk sakit-sakit macam ni ya? Baik, terima kasih Dr. Hafsah atas soalan yang baik ditanyakan. Iaitu apakah dalil rukhsah? Seperti kita sebut, rukhsah adalah keringanan yang syarak berikan. Agama kita macam kita katakan hadis Nabi SAW menyebut inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini memudahkan. Tetapi bukan kita mengambil mudah, sesungguhnya agama kita ini bersifat memudahkan. Jadi kita katakan dalilnya adalah seperti yang saya sebutkan pada awal jawapan saya sebentar tadi, iaitu dalil ke-184 dan juga dalil ke-185 daripada surah Al-Baqarah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam 183 itu, saya minta maaf, 184, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit dari kalangan kamu, maka ini termasuk uzur syar'i. Dalam ayat yang ke-185 daripada Al-Baqarah, waman kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra, sesiapa yang sakit ataupun dalam permusafiran, maka hendaklah dia gantikan puasa itu pada hari yang lain. Gastrik ini kita lihat kepada tahapan dia. Kalau dia mampu kawal dan dia mampu tahan, itu orang kata pahalanya lebih besar. Daripada satu sudut, al-ajru ala qadri al-masyaqqah.
pahala tu bergantung kepada kadar kepayahan. Orang yang hadir ke masjid dalam keadaan dia berjalan kaki jauh sebab boleh jadi tak ada kenderaan, boleh jadi tak ada basikal, motosikal, pahalanya Allah nilai di sisi Allah lebih besar berbanding orang yang pergi ke masjid naik kereta berhawa dingin, ada aircon, selesa, tempat duduk pun stabil. Tetapi al-ajru ala qadril masyaqqah. Cuma dia bergantung. Kalau tahapan dia itu, kalau puasa macam saya katakan tadi, memudaratkan dia, menyebabkan sakit bertambah teruk ataupun sakit lambat sembuh, maka dia sebenarnya dituntut untuk berbuka puasa. Cuma kalau dia kata saya mampu nak puasa, walaupun dia kata sakit gastrik ke apa dia ke, tapi dia mampu tahan, maka orang kata ini mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tidak, dia ambillah rukhsah Allah yang telah Allah berikan kepadanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataqbalu rukhasakum, maka ambillah rukhsah yang telah Allah berikan kepada kamu. Wallahu a'lam. Dari sudut pandangan sebagai doktor lah kan, sebenarnya untuk sakit gastritis ni ada juga ubat-ubat yang boleh mengawal, dan kalau boleh ubah cara pemakanan pun boleh membantu dalam masalah gastritis. Jadi nasihat saya ialah berbincang dengan doktor sebab ada langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengawal masalah gastrik ataupun kita panggil gastritis ni. Soalan seterusnya Ustaz, puasa untuk pesakit kronik, contohnya pesakit diabetes dan buah pinggang. Dan pesakit diabetes ni pun ada dia punya perbezaan, tak semua sama, dia macam-macam. Ada pesakit diabetes mungkin dia ada masalah kesihatan yang lain, tetapi ada juga yang ada on insulin, ada yang tak, macam buah pinggang pun lain. Jadi secara umum lah Ustaz, untuk pesakit-pesakit ini apa pesanan Ustaz lah untuk persediaan bulan puasa ni? Ataupun rusak. Baik, terima kasih doktor. Pertama saya suka menjadikan agama kita ini, dia adalah agama yang bila dia letakkan satu garis panduan umum, maka semua furuk-furuk ataupun cabang-cabang permasalahan yang terkait dengan panduan itu terikat kepada garis panduan umum yang asas itu tadi juga. Jadi kita katakan secara umumnya kembali kepada apa yang telah saya sebutkan. Kalau orang itu mengidap penyakit yang kronik seperti diabetes dan seumpamanya yang telah disebut oleh doktor sebentar tadi, maka kita kata lihat, satu betul saya suka kepada kenyataan doktor tadi, kena rujuk kepada pakar perubatan. Rujuk kepada doktor, adakah saya ini wajar berpuasa atau adakah saya boleh berpuasa. Tapi kalau doktor nasihatkan, doktor kata saya nasihatkan cik tak perlu puasa, maka kita ikut cakap doktor. Tiba-tiba dah datang mana ustaz kata wajib puasa juga apa semua, tapi dah doktor ni lebih tahu. Sebenarnya doktor dia lebih tahu keadaan individu. Sebab itu saya dahulu selalu sebut berkenaan dengan isu agama ni dan juga isu perbahasan berkenaan dengan isu perubatan ini. Saya selalu sebut kalau dahulu zaman ulama-ulama kita dahulu ada perbezaan antara ilmu fiqh dan juga ilmu hadis. Lalu dikatakan ulama-ulama fiqh adalah disifatkan sebagai al-atibba, medical doctors. Manakala ulama-ulama hadis disifatkan sebagai ahli farmasi atau farmasis macam sahabat saya, saudara Ustaz Fahmi juga tu. Jadi kita katakan yang ni farmasis kerana hadis ni ibarat ubat lah. Yang tahu tentang ubat-ubatan ni kebanyakannya farmasis. Tapi doktor pun tahu juga. Tapi doktor lebih tahu cara nak salurkan ubat tu kepada pesakit-pesakit dia. Jadi kita ada hadis sebagai ubat. Kemudian serahkan kepada ulama fiqh. Maka ulama fiqh keluarkan hukum. Hukum itulah ubat yang sesuai untuk pesakit-pesakit. Kerana setiap pesakit ni kan ubat-ubatan yang kita berikan kepadanya boleh jadi berbeza ikut keadaan dan situasi dia. Jadi dalam keadaan begini juga mereka yang menghidap sakit-sakit kronik, maka kita kata rujuk kepada pakar. Dalilnya firman Allah dalam suratul Nahli ayat yang ke-43, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir bukan orang yang duk kira biji tasbih, yang duk kira tasbih sepanjang, bukan. Itu bukan maksud dia. Tapi ahli zikir adalah ahlul ikhtisas. Mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Dalam bidang perubatan, doktor adalah yang pakar. Kesihatan, doktor pakar. Tapi dalam bab agama, bab hukum hakam, rujuk kepada ahlinya. Jadi konsep mudah, kalau sakit dia itu memudaratkan dan menyebabkan dia itu bertambah teruk sakitnya,
dan akan menyebabkan sakitnya lambat sembuh, maka ini termasuk keuzuran yang diberikan oleh syarak untuk dia tidak berpuasa, wajib dia qada. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan dia tak sempat qada, maka boleh bagi ahli keluarganya melakukan dua perbuatan. Yang pertamanya ahli keluarganya berpuasa bagi pihak dia, seperti kata Nabi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, sesiapa mati dalam keadaan ada tanggungan kewajipan puasa, maka ahli keluarganya boleh berpuasa bagi pihak dia. Tak wajib tetapi sunat. Yang kedua, mereka mengeluarkan fidyah, memberi makan kepada seorang miskin pada setiap hari-hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan disebabkan sakit dan keuzuran itu, tetapi menggunakan harta peninggalan si mati, bukan guna harta daripada keluarga. Harta peninggalan si mati kerana ibadat ini merupakan ibadat si mati, yang mana dia tinggalkan puasa dalam keadaan sakit, tetapi dia tak sempat qada apabila dia telah sakit sihat. Wallahu a'lam. Betul tu Ustaz, sebab setiap pesakit tu berbeza. Jadi kalau misalnya kata diabetes pun macam saya cakap tadi, ada yang ambil ubat makan dan ada yang ambil ubat suntikan insulin. Jadi itu pun dah berbeza, dan setiap individu tu kadang-kadang glucose control dia pun berbeza. Ada yang terkawal, ada yang tak terkawal. Jadi sangat penting untuk bincang dengan doktor, tengok kalau ada adjustment yang boleh dibuat untuk ubat-ubat tertentu, dan doktor tu lebih arif lah sama ada okey ni nampak-nampaknya mungkin tak boleh kawal ataupun ni dah stable kan. Jadi setiap pesakit tu berbeza, jadi jangan kita tak boleh nak bagi nasihat yang pukul rata lah untuk semua orang kan. Doktor, apa nama suntikan insulin ni menerusi apa? Kepada pesakit diabetes melalui lapisan kulit. Lapisan kulit. Maknanya sebab itu saya suka kepada sebut yang dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i apa sahaja yang masuk dalam badan menerusi rongga bukan terbuka, yang tu maka itu tidak membatalkan puasa. Hatta dalam mazhab Syafi'i dia tak kira benda tu mengenyangkan ke tidak, selama mana rongga tertutup, walaupun memberi tenaga, memberi kekuatan pada tubuh badan, ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk menerusi mulut selaku rongga terbuka, benda tu tak mengenyangkan pun. Masuk batu dalam mulut, apa yang kenyang? Makan batu. Tapi masuk batu dalam mulut sampai kepada tahapan anggota badan, sampai tahap masuk dalam perut, maka ini membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Perfect. So the next one is actually about puasa untuk ibu mengandung dan menyusukan bayi. Apakah rusah yang ada dalam kategori tersebut? Lama saya punya sesi. Soalan kami kesian kepada saudara Ustaz Fahmi tu, seorang lagi. Tapi tak apalah, sebab saya diperuntukkan ruang untuk ni, saya minta izin kepada semua yang hadir doktor untuk saya sebutkan sedikit jawapan terhadap keringanan yang diberikan kepada ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak. Dalam bahasa Arab, ibu mengandung dipanggil sebagai al-hubla. Al-hubla, dan orang Melayu sebut sebagai al-hamil, iaitu wanita yang mengandungkan anak. Dan bagi orang yang menyusukan anak disebut sebagai al-murdi', iaitu individu yang menyusukan anak. Sebenarnya memang ada hadis, doktor-doktor yang saya hormati sekalian, memang ada disebut di dalam hadis yang sahih. Nabi kata, innallaha wada'a 'anil musafiri as-siyam wa syatris salah. Sesungguhnya Allah mengangkat kepada orang yang bermusafir itu dua benda. Yang pertama, Allah angkat puasa, dalam arti kata orang musafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, orang musafir diangkat separuh salat, dalam arti kata mereka boleh qasarkan salat daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Adapun salat 2 rakaat seperti subuh dan maghrib tak boleh diqasarkan, tetapi salat 4 rakaat. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wa 'anil hubla wal murdi'i as-siyam, dan Allah mengangkat puasa kepada orang yang hamil dan orang yang menyusukan anak. Dalam arti kata, dua individu ini, wanita hamil, wanita yang menyusukan anak, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi mereka wajib qada, dan fidyah pula berbeza mengikut keadaan. Kalau wanita yang hamil dan wanita yang mengandung tidak berpuasa disebabkan risau keselamatan dirinya, maka wajib qada sahaja, tak wajib fidyah.
Tetapi kalau wanita yang hamil dan wanita yang mengandung berbuka puasa kerana risaukan keselamatan anak dia. Mak yang mengandung dia risau. Kalau dia puasa takut anak dia mati. Kalau ibu yang menyusukan anak dia risau. Kalau dia tak susukan anak tu takut anak dia sakit dan seumpamanya. Dalam kategori takutkan kepada keselamatan anak dalam kandungan dan anak dalam susuan, maka kita kata mereka wajib qada dan wajib fidyah terhadap hari yang mereka tinggalkan puasa tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz sebab menjawab soalan-soalan yang banyak tadi. Kita memang nak ambil peluang masa Ustaz memang limited, jadi kita nak ambil peluang untuk dapatkan ilmu yang sebanyak mungkin daripada sesi ini. Dan seterusnya actually it's not over yet because kita akan buka sesi soal jawab, if that's okay. Chief, can I just pass over the Q&A from Zoom chat to you? Baik, okay. Are you there? Yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Fahmi dan juga moderator Hafsah. Saya sebagai saya hari ini mengambil alih untuk kita punya program soal jawab lah, sesi soal jawab. Tapi sebelum tu saya nak claim sikit lah Ustaz, boleh? Ustaz? Claim apa tu, Chief? Bukan apa, ni? Isteri saya cakap, isteri saya dengan Ustaz, dia dua pupu dengan Ustaz, dia kata. Dia kata kita opah lah dengan opah Tih adik beradik, dia kata. Jadi opah Tih tu nenek Ustaz Fahmi, jadi kita ni boleh kata bersaudara lah. Tak jauh sebenarnya kita. Saya pun baru tahu informasi ni tadi. Okey, jadi kita masuk kepada soalan-soalan yang ditanyakan. Okey, buat semua yang berada di dalam Zoom terutamanya, kepada siapa nak tanya direct kepada Ustaz tak nak tulis, boleh angkat tangan, raise your hand yang gunakan dalam Zoom. Nanti saya akan nampak dan kita akan unmute dan kita akan bagi peluang untuk bertanya. Tapi sebelum kita nak tengok siapa yang buka yang nak angkat tangan atau apa-apa, ada beberapa soalan dalam chat. Yang ini saya rasa kepada Encik Fahmi. Raja Nur Syarina bertanya bagaimana cara nak makan ubat-ubat yang perlu diambil sebelum makan tapi tak boleh makan bersama. Contohnya ubat hypothyroid dan pantoprazol. Silakan. Okey, untuk ubat-ubatan yang kalau dia sekali sehari itu tak ada masalah. Senang sikitlah kita nak adjust. Satu boleh ambil waktu buka, satu boleh ambil waktu sahur. Tapi katalah dua-dua ubat tu kena 2 kali sehari. Okey, jadi mungkin waktu berbuka tu kita boleh selakan dia lah. Satu kita ambil betul-betul selepas berbuka. Satu lagi mungkin selepas 1 jam ataupun selepas 2 jam daripada ambil ubat yang pertama tu, kita boleh ambil ubat yang kedua. Okey, tetapi nasihat secara spesifik tu kena mengikut jenis ubat yang puan ambil lah. Jadi kalau puan nak kepastian, puan boleh saja bawa ubat-ubatan puan, boleh bawa sama ada ke jumpa ahli farmasi di klinik kesihatan atau di hospital, ataupun boleh jumpa ahli farmasi di farmasi komuniti. InsyaAllah mereka boleh tengok ubat-ubatan puan dan puan boleh plan bersama dengan mereka macam mana nak ambil ubat-ubatan tersebut. Okay, jadi katalah ada certain ubat, contoh omeprazol tu boleh ditukar dengan ubat-ubat lain sekiranya sesuai untuk puan. Jadi boleh berbincang bersama secara direct. Jadi ada cara untuk kita adjust. Okey, jangan risau, jangan kalau puan ada kekeliruan terus saja bertanya kepada ahli farmasi. InsyaAllah di farmasi komuniti saya rasa untuk nasihat perubatan mereka tak akan charge apa-apa. Just tanya dan berbincang. Okey, mana-mana yang terdekat dan mudah untuk puan. Baik, terima kasih Encik Fahmi. Ada siapa-siapa nak tanya boleh angkat tangan. Kalau saya nampak ada tangan nanti kita boleh unmute-kan dia. Ada? Kalau tak ada saya teruskan pada soalan kedua. Dia tanya kepada Ustaz, salam Ustaz, bagaimana dengan dialisis? Adakah akan membatalkan puasa? Sebab saya rasa dialisis mungkin kita tadi cakap pasal yang rongga tertutup dengan terbuka. Tapi dialisis ni memang dia dah ada dia punya dah ada dia punya laluan tu ke ataupun dianggap sebagai tertutup juga. Apa pendapat Ustaz? Baik, terima kasih kepada Dr. Khairul Hafiz selaku moderator bagi sesi soalan. Pertama sekali berkenaan dengan isu hukum pesakit dialisis ini ataupun yang
memerlukan kepada rawatan dialisis ini ketika mereka ini berpuasa. Sebenarnya pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ini memang ada soalan ini selalu ditanyakan, khususnya lebih-lebih lagi apabila saya di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dahululah. Saya ingatkan masa saya kat Pejabat Mufti orang suka tanya soalan ni, rupanya masa saya dah berpindah tempat kerja pun ramai lagi suka tanya soalan kepada saya. Tetapi tak apa, mudah-mudahan saya dapat membantu memberi jawapan. Jadi kita katakan ikut kepada keadaan juga. Pesakit dialisis ini ataupun yang memerlukan kepada rawatan dialisis ini, kalaulah dia ini boleh untuk berpuasa, maka segala rawatan dia itu yang masuk bukan menerusi mulut ataupun saluran hidung ataupun kubul ataupun dubur dan seumpamanya itu, dan itu tidak membatalkan puasanya itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa semasa pun berpegang dengan pandangan yang sama juga. Dia menyebut kepada perkara yang sama, kita katakan tidak membatalkan puasa. Kecuali macam kita kata tadilah, keuzuran-keuzuran yang benar membolehkan dia untuk berbuka, maka dia diambil atau disarankan untuk mengambil rukhsah dan keringanan tersebut. Kalau dia betul-betul tidak mampu. Tapi kalau dia ini memang ada treatment dia, memang dia kena ambil dalam keadaan dia itu sedang berpuasa, maka kita kata ia tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada yang nak bertanya? Kalau tak ada, saya sambung lagi soalan. Dekat sini dah daripada Fifi Hazirah. Bagaimana dengan side effect ubat? Menyebabkan kita sentiasa dehydrated, haus melampau, macam lithium. Bolehkah berbuka kalau terlampau dehydrated sampai kadang-kadang mengganggu mental? Saya rasa Ustaz juga kena jawab ni. Soalan yang baik sebenarnya daripada, saya tak pasti saudari atau Dr. Fifi. Tetapi kita katakan secara memang ada perbahasan ini disebut dalam kitab-kitab fiqh, iaitu berkenaan dengan seseorang yang dia minum kerana dia terlampau dahaga. Dia terlampau dahaga dan dia memang dalam keadaan darurat, maka kita kata puasa dia batal tapi dia tidak berdosa. Puasa dia batal tapi dia tidak berdosa. Kerana apa dia tak berdosa? Kerana kita katakan dia ini dalam keadaan yang bersangatan dahaga. Tapi ia tetap membatalkan puasa. Sama juga dari sudut side effect daripada ubat-ubatan. Kita ambil konsep yang sama. Macam saya kata tadi, kita ada kaedah umum, kemudian kita masukkan contoh-contoh ke dalam kaedah umum tersebut. Jadi situasinya dalam keadaan sekarang ini, pesakit dia ambil satu ubat yang mana ubat tu menjadikan dia itu bersangatan dahaga. Kesan daripada ubat dia sangat haus apa semua. Jadi dia kata kalau dia tak minum, contohnya, kalau dia tak minum akan menyebabkan nyawa dia terkesan ataupun dia akan mati ke apa dia ke, contohlah begitu, maka kita katakan dia boleh minum dalam keadaan darurat tapi tidak membatalkan puasa. Dalam keadaan dia tidak berdosa, saya minta maaf, dalam keadaan puasanya terbatal kerana dia minum, tetapi dia tidak berdosa dan puasa itu wajib diqada. Puasa itu wajib diqada sahaja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada lagi satu soalan rasanya memang untuk Ustaz juga ni, daripada Nur Marha Nazifa. Boleh saya tahu kalau punya appointment rawatan gigi pada bulan puasa, adakah puasa terpaksa dibatalkan? Contoh kalau buat scaling ataupun filling, maksudnya kita buat gigi punya check lah. Adakah itu dianggap sebagai membatalkan puasa? Soalan yang baik daripada orang yang baik mudah-mudahan, iaitu berkenaan dengan temu janji kita ini nak scaling gigi di siang hari Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Maka kita katakan scaling gigi ini hanyalah melibatkan rongga, betul, mulut, tetapi ia hanyalah bahagian zahir mulut sahaja. Sama seperti kita ini melakukan berus gigi, bersiwak, bersugi dan seumpamanya, maka perbuatan seperti scaling ini yang melibatkan bahagian zahir mulut, iaitu bahagian zahir gigi, dan tidaklah menyebabkan ia masuk melainkan dalam keadaan tak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi secara umum kita kata ianya diharuskan, ia tidak membatalkan puasa kerana ia hanyalah melibatkan had zahir mulut, sama seperti berkumur, sama seperti berberus gigi, sama seperti kita ini menggunakan Listerine dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada satu soalan berarti Akilah, kalau tidur 16 jam sebab ubat macam mana? Saya rasa ni jawapan telah dijawab. Kalau side effect ubat, maka itu tidak dianggap sebagai membatalkan puasa lah. Saya rasa saya menjawab bagi pihak ahli panel. Jadi yang ini pun saya rasa agak menarik. Fifi Hazirah pun tanya soalan. Dia kata tak ada kena dengan ubat. Tapi kalau memang seseorang ini mempunyai
gejala akibat daripada penyakitnya, iaitu disebabkan itu dia rasa keletihan, lethargic dan akhirnya menyebabkan dia tidur berterusan seharian, adakah itu juga dianggap sebagai membatalkan puasa? Underlying disease, ada penyakit. Disebabkan isunya batal puasa, saya rasa saya jawab lah ya. Ya. Jadi persoalan yang ditanyakan tadi, kita katakan dalam konsepnya memang dia sengaja tanpa ada faktor-faktor lain. Tapi kalau kita tengok, seseorang manusia ni dia punya kesengajaan ni berbeza tahapan dia. Ada orang memang dia sengaja tidur sebab dia suka, dia tidur lepas daripada sahur, kemudian dia bangun-bangunnya buka puasa, kan seronok tu. Jadi bangun-bangunnya dah pukul 7 suku. Jadi dia puasa, dia tidur sepanjang dekat 12,5 jam, 13 jam dan seumpamanya. Maka yang ni sebenarnya dia termasuk dalam kategori orang yang pengsan kerana dia sengaja hakikatnya batal puasanya. Tetapi kalau orang yang dalam keadaan keletihan yang bersangatan, even kalau ini bukan disebabkan kesan sampingan daripada ubat sekalipun, tetapi disebabkan pekerjaan dia, boleh jadi dia bekerja berat dan dia balik boleh jadi doktor-doktor ini letih dan seumpama, atau orang yang kerja yang jenis kerja-kerja berat, kemudian dia balik dan dia tidur dalam tempoh masa 9 jam, 10 jam. Cuma kita katalah masalahnya pada salat dia lah. Salat dia wajib diqada, adapun puasa dia dalam keadaan ini adalah sah dan tidak membatalkan puasa. Baik, saya rasa jawapan yang sangat baik Ustaz, sebab itu saya rasa banyak juga pertanyaan-pertanyaan daripada orang ramai berkenaan dengan ini. Ada satu dia cakap pasal hukum psikosis, halusinasi, ataupun kita boleh kata penyakit mental. Adakah mereka ini juga dianggap sebagai dianggap batalkan puasa, ataupun penyakit itu sendiri pun sebenarnya tidak mewajibkan mereka untuk berpuasa ke bagaimana Ustaz? Baik, perkara asas tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkara asas berkenaan dengan puasa adalah siapakah yang diwajibkan berpuasa. Kerana kalau kita ada syarat-syarat berikut atau ciri-ciri ini, maka baru wajib kita puasa. Pertama, kita kata Islam. Dalam erti kata orang bukan Islam tak wajib puasa. Kedua, syarat wajib puasa adalah berakal. Dalam erti kata orang yang gila ataupun orang yang tak sedar dengan apa tindakan yang dia buat, apa ucapan yang dia ucap, maka ini tidak wajib berpuasa. Jadi zahirnya kita boleh nampak bahawasanya orang yang menghidap halusinasi ni dalam keadaan dia melakukan sesuatu tindakan yang dia tak sedar, maka dia tidak wajib berpuasa pada awal permulaan itu. Melainkan dalam keadaan dia ini contoh mabuk dengan sengaja. Kalau dia ini keluar hilang akal dengan sengaja, ini ada dibahaskan oleh para ulama kita. Kalau dengan sengaja, hakikatnya dia ini wajib qada. Tapi orang yang kalau gila, contoh dia memang gila disebabkan natural, dia bukannya disebabkan kehendak dia, maka orang-orang sebegini kalau dia dah sedar, dia tak wajib qada. Tapi kalau orang yang mabuk dengan sengaja, halusinasi dengan sengaja, maksudnya orang yang hisap dadah, dia kemudian dia lalok, dia khayal apa semua, maka orang-orang macam ini sebenarnya wajib dia qada puasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, saya rasa saya kena tanya Ustaz jadi. Soalan semua kat Ustaz. Saya rasa memang banyak. Ustaz okey ke Ustaz? Ustaz letih. Banyak soalan. Ada satu yang bertanya, dia direct message kepada saya, Nailah Nasyaruddin. Dia bertanya berkenaan dengan kita masuk air normal saline, masuk air, memang benda tu rongga tertutup. Tapi yang dia jadi ragu-ragunya sebab kalau normal saline ni dia macam kita bagi tenaga dekat badan kita lah. Kita rasa segar. Jadi adakah itu dianggap memberi tenaga ke? Adakah itu boleh membatalkan puasa? Baik, terima kasih kepada doktor dan juga kepada yang bertanya soalan. Sebenarnya kita sebutkan secara umum ini berlaku khilaf mazhab. Iaitu khilaf mazhab, perbezaan pendapat di sisi ulama-ulama mazhab yang berbeza. Kalau macam kaedah yang saya katakan tadi, masuknya sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kita ini ke dalam bahagian tubuh badan kita menerusi rongga terbuka, sama ada benda itu mengenyangkan atau tidak mengenyangkan. Mengenyangkan ni seperti masuknya makanan, nasi goreng, bihun, minuman masuk ke dalam mulut dan juga ke dalam badan, ini membatalkan puasa. Ataupun sesuatu tu tak mengenyangkan, seperti boleh jadi adalah orang kata batu ke, selain kayu ke masuk dalam mulut badan kita ini. Adapun dalam mazhab Syafi'i menerusi anggota tertutup, saya minta maaf, masuk ke dalam tubuh kita menerusi rongga tertutup, melalui suntikan ke, cucukan ke apa ke, ini tidak membatalkan puasa. Hatta disebut memang dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan
meskipun itu adalah memberikan tenaga ataupun memberikan kekenyangan kepada tubuh badan seseorang. Adapun mazhab lain, dia kata tidak. Dia kata kalau masuk sesuatu ke dalam badan, sama ada menerusi rongga terbuka ataupun tidak, tetapi benda itu memberikan tenaga kepada badan kita, memberikan kekuatan kepada badan kita, memberikan kekenyangan dan kehilangan dahaga sebagai contoh, maka mengikut pandangan yang kedua ni dia kata batal. Tapi kalau kita boleh cenderung ke pendapat yang kedua ni, lebih selamat kita. Kerana kita puasa ni tujuan dia adalah memang Allah nak bagi kita lapar. Itu tujuan dia. Allah nak bagi lapar kerana daripada lapar tu lah datang banyak orang kata benefit-benefit lain dari sudut kita dapat menyelami, dari sudut bukan semata kita ini rasa simpati, tapi kita ini rasa empati kepada orang-orang susah yang kelaparan hari-harian, bukan semata dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi itu fungsinya adalah untuk lapar. Jadi memang antara hikmah kita puasa ni nak kita lapar, tapi bila kita suntik walaupun bukan menerusi rongga terbuka, tetapi selama mana memberi tenaga kepada tubuh badan, maka ia menafikan fungsi lapar dan dahaga yang Tuhan jadikan itu sebagai ibadat mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya lapar kita, dahaga kita tu adalah ibadat yang mendekatkan diri kita kepada Allah ketika kita berpuasa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, soalan terakhirlah daripada saya dalam Zoom ni. Saya rasa soalan ni pun baik juga. Daripada Facan ni, dia kata orang mengandung ni bila dia sakit contraction dah keluar tanda, selalunya semayang boleh lagi, dia kata. Ini yang dia katalah. Kalau macam tu, kalau puasa batal tak? Kalau semayang masih boleh, puasa macam mana? Baik, hakikatnya secara umum salat dan puasa mengambil pakai banyak hukum yang sama. Salat dan puasa mengambil pakai banyak hukum yang sama. Tetapi kita katakan keadaan salat ni taklah selama puasa. Salat kita kan boleh kata 4 rakaat pun boleh jadi dalam 5 ke 7 minit je. Walaupun saya tahu mungkin ramai dari kalangan kita salat 4 rakaat 2 minit je. Tapi salat tu singkat. Tetapi nak dibuat comparison antara salat dengan puasa. Puasa ni ambil masa yang lama. Jadi dia menyebabkan kita kena kawal apa semua tu. Maka dia tengok kepada keadaan. Kalau dia betul-betul memang orang kata dah sampai kepada tahapan memang dah nak deliverkan baby apa semua. Dan dia rasa kalau dia berpuasa akan memberi kesan kepada, maka dia boleh mengambil keringanan ibu mengandung itu tadi. Dia boleh mengambil keringanan ibu mengandung yang risaukan keselamatan bayinya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia rasa dia boleh berpuasa, nak mengambil hukum yang sama, hukum azimah, hukum asal, maka tak ada masalah. Cuma kalau dia risau takut baby dia akan terkesan kalau dia kekal berpuasa dan seumpamanya, maka dia boleh mengambil keringanan ke atas wanita hamil, maka dia wajib qada dan dia wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya rasa daripada saya dah selesai. Terima kasih atas jawapan-jawapannya. Saya rasa bagi saya lah kesabaran Ustaz dalam menjawab soalan itu sangat-sangatlah dihargai. Saya faham soalan kau, banyak soalan orang tanya, tapi cara Ustaz menjawab masya-Allah sangat baik. Terima kasih di atas ilmunya. Saya serahkan kepada Hafsah. Terima kasih Chief. Saya rasa dah bertalu-talu soalan Ustaz jawab ni. Tapi mungkin saya check je lah dengan Dr. Laila. Dia ada monitor soalan dekat Facebook Live. Kalau ada 1-2 je lah. Just mungkin kita bagi 1-2 soalan daripada Facebook kalau ada. Saya monitor. Assalamualaikum Ustaz Fahmi dan juga saudara Fahmi. Saya monitor soalan daripada Facebook. Saya rasa saya panjangkan soalan yang pertama daripada Datuk Zuraidah Atai. Dia bertanya, Assalamualaikum. Maaf kalau kita guna eye drops, natural tears regularly sebab mata kita dry eye syndrome, batal ke puasa? Saya rasa sebab mata ni secara umumnya rongga tertutup Ustaz, tapi kalau pesakit yang pakai banyak memang dia terasa drops tu dekat tekak. Jadi persoalannya batal ke puasa? Baik, terima kasih kepada Dr. Laila. Dr. Laila dan juga kepada Datuk yang bertanya soalan. Pertama sekali kita memang sebut sama ada pakai eye drop kepada bahagian mata ataupun kita ini memasukkan celak atau memakai celak di mata kita. Dalam mazhab Syafi'i, keduanya tidak membatalkan puasa. Keduanya tidak membatalkan puasa, tetapi disebut oleh para ulama-ulama kita bahawasanya perbuatan itu adalah khilaf aula, iaitu menyelisihi yang lebih utama. Maknanya utamanya kita elakkan. Tetapi kalaulah dia kata bahawasanya ia
dilakukan juga, maka ia tidaklah sampai kepada tahapan makruh, tidak pula sampai kepada tahapan haram dan tidak kepada tahapan membatalkan puasa. Tapi kalau ada seorang dia kata khawatir dan dia rasa ragu-ragu, dia kata saya masuk air drop tapi saya risau, saya rasa ia dah masuk ke dalam badan dan seumpamanya, dia buat tindakan tersebut, maka kita katakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Kita keluar daripada khilaf ni dituntut. Maknanya kita elakkan perbuatan yang meninggalkan keraguan. Itu lebih dituntut sebenarnya. Lebih utama untuk kita tak ambil orang kata letakkan aimor ke ataupun yang sama-sama jenis dengan dia ataupun bercelak ke di siang hari Ramadan dan seumpamanya, itu lebih selamat dan lebih meyakinkan untuk puasa kita. Tetapi menjawab persoalan tadi, ia tidak zahirnya membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa secara zahirnya, wallahu a'lam. Boleh saya sambung Boleh. sikit? Okey. Sorry Dan sebenarnya ada trik sebenarnya untuk eye drop ni supaya kita tak rasa kat tekak. Biasanya kita ajar kat patient kalau kita pakai. Jadi lepas kita titiskan tu, kita tekan sedikit selama sekitar 10 saat dekat di antara mata dengan hidung ni. Kita tekan sikit. Jadi insya-Allah rasa eye drop tu tak akan sampai rasa ditekak lah. Walaupun mungkin hukumnya tidak membatalkan puasa, tapi dia boleh mengurangkan kita punya keraguan terhadap drop tersebut sampai ke tekak kita tu. Terima kasih atas penjelasan yang baik. Terima kasih saudara Fahmi atas perkongsian. Memang selalunya doktor pun akan ajar macam tu lah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan jelas. Seterusnya, soalan daripada saudara Hafiz Adnan. Kalau doktor ni guna setengah pendapat, manakala doktor lain menggunakan setengah pendapat yang lain, yang mana pesakit jadi pening, bolehkah pesakit mengambil pendapat yang lebih ringan? Mungkin soalan untuk Ustaz Fahmi. Ya, baik. Soalan yang baik, sangat baik ditanyakan oleh orang yang baik mudah-mudahan, iaitu berkaitan kalaulah seorang pesakit tu dia dengar dua pendapat daripada doktor. Doktor yang satu mengatakan dia ambil pendapat yang sekian, doktor yang lagi satu mengambil pendapat yang sekian, tetapi dia kata bolehkah dia mengambil pendapat yang lebih ringan. Keadaan ni sebiji situasinya apabila kita meminta fatwa hukum. Kalau kita minta fatwa hukum dalam keadaan yang umum, maka kita kata secara umumnya kita bertanya kepada ustaz sekian. Ustaz sekian jawab jawapan begini, kita tanya pada ustaz lain pula jawab dengan jawapan yang lain. Jadi kita nak ambil hukum yang bagaimana? Ya Allah, 11 nipu dah. Cepat. Okey. Saya minta maaf. Okey. Jadi berbalik kepada persoalan kita tadi, maka kita lihat kalau untuk ambil hukum pun sama, hukum fiqh pun sama. Ada dua orang ustaz, satu ustaz kata pandangan begini, satu ustaz kata pandangan begini. Kita nak ambil yang bagaimana? Maka dikatakan bahawasanya kita ambil pandangan yang lebih berat sebenarnya. Tambahan, pandangan yang lebih berat ni sekiranya benda yang nak dibuat tu benda haram. Tapi kalau kita nak buat ni benda yang baik, benda yang harus hukumnya, boleh kita mengambil pandangan yang lebih ringan. Yang ni tak ada masalah. Jadi samalah dengan doktor ini tadi. Pesakit ini tadi. Pesakit dia bertanya kepada dua orang doktor. Doktor satu lagi kata batal. Doktor lagi satu kata tidak batal. Masing-masing ada hujahan dan masing-masing ada sandaran hukum daripada asatizah, ustaz-ustaz yang berkepakaran. Maka kita kata kita lebih mengambil pandangan yang tidak batal. Kerana tidak batal ni lebih menyebabkan kemudahan kepada pesakit yang ingin dalam masa yang sama mendapat fadilat berpuasa Ramadan dan dalam masa yang sama dia nak juga untuk dia berpuasa, cuma dia diuji dengan sakit yang berhajat kepada ubat-ubatan yang tertentu serta rawatan yang tertentu. Dia konsepnya sama aja. Jumpa doktor, dua orang pendapat berbeza, sama dengan jumpa ustaz, dua orang pendapat berbeza. Kalau isu-isu yang tertentu, kita kena ambil yang lebih berat lagi. Maknanya supaya kita lebih ikhtiar, lebih berjaga-jaga dalam urusan agama kita. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kita tidaklah cenderung kepada isu yang membatalkan banyak puasa-puasa orang kerana boleh jadi menimbulkan kesulitan dan kesukaran kepada orang. Tapi kita nak kata kalau ada khilaf dan ulama ini ada dalilnya dan dalilnya masing-masing kuat, maka kita boleh cenderung mengambil pendapat yang kata tidak membatalkan puasa, yakni yang lebih ringan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Seterusnya soalan untuk saudara Fahmi. Adakah ubat yang memang wajib kena ambil sebelum makan? Kalau diambil selepas makan dikira tak berfungsi? Okey, dia bergantung kepada jenis ubat sebenarnya. Ada ubat yang kita sarankan
untuk ambil sebelum makan atau selepas makan sebab kita tak nak dia kacau kita punya pergerakan usus, kita kadang-kadang rasa side effect, rasa loya, rasa nak muntah. Ada setengah tu memang sebab kita tak nak rasa side effect macam tu. Okey, tapi ada setengah ubat yang kita sarankan ambil waktu perut kosong ataupun waktu selepas makan sebab kita nak jaga interaksi di antara ubat dengan makanan, dengan apa yang ada dalam perut. Jadi ia bergantung kepada jenis ubat. Ada setengah ubat kita sekadar nak elakkan kesan, ada setengah ubat kalau kita tak ikut aturan tersebut, dia akan menyebabkan ubat tersebut kurang berfungsi. Jadi mungkin tak mendatangkan kesan yang sepatutnya kepada pesakit. Jadi kita kalau nak betul-betul tahu, kena tahulah jenis ubat tu apa. Tapi kalau saya sarankan kita ikut saja saranan daripada masa kita dapat ubat tu, saranan daripada ahli farmasi. So katakanlah dah termakan, tapi untuk ubat yang sebelum makan tu kita jarakkan 1 jam atau 2 jam kalau terlupa. Okay? Jadi kita ikut arahan tersebut untuk supaya kesan tersebut dapat dijaga, sama ada ubat tersebut dapat berfungsi dengan baik ataupun kita dapat elakkan kesan sampingan yang mungkin berlaku kat kita. Terima kasih Saudara Fahmi. Saya rasa saya kena balik kepada Ustaz Fahmi dan soalan ini macam soalan yang penting. Apa pula hukum derma darah semasa bulan puasa? Macam lari tajuk tapi nak tanya juga. Saya rasa ini penting sebab biasanya blood bank kita memang masa bulan puasa nanti bekalan darah kan kritikal Ustaz. Jadi apa hukum derma darah semasa bulan puasa? Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya dan terima kasih kepada Dr. Laila. Sebenarnya perbahasan derma darah ni kita kiaskan ataupun kita pakaikan hukumnya dengan hukum berbekam pada zaman Nabi SAW. Hakikatnya berbekam tidak membatalkan puasa. Jadi kita mengambil pakai hukum yang sama maka menderma darah tidak membatalkan puasa. Tetapi para ulama mereka spesifikkan perbahasan, mereka kata sekiranya dengan berbekam akan menyebabkan tubuh badan kita ini bersangatan letih, maka kita tidak disunatkan untuk berbekam dalam arti kata makruh hukumnya. Cuma puasa orang itu dia sah. Walaupun cuma sebab dia berbekam akan meletihkan tubuh badan dia kerana darah banyak keluar, maka itu hukumnya makruh. Tetapi kalau dia ini berbekam, kemudian dia sihat, dia tak ada rasa apa-apa, letih ke apa semua, maka harus dan tidak membatalkan puasa dalam dua-dua keadaan. Tetapi satu makruh, satu lagi tidak makruh. Jadi sama juga keadaan kita menderma darah ini. Kalau dengan menderma darah menyebabkan tubuh badan kita keletihan sampai boleh menyebabkan kita ini tidak berpuasa ataupun menyebabkan kita tak mampu nak berpuasa, maka kita kata dielakkan perbuatan tersebut dilakukan pada siang hari Ramadan. Betul, kita mungkin bulan Ramadan kita digalakkan ataupun banyak permintaan kepada darah, tetapi kita kata buatlah dua pilihan. Sama ada kalau mampu nak buat belah malam, tapi kita tahulah mungkin belah malam ni ada orang susah sikit, macam kita nak ambil swab test pada waktu malam, mungkin berat sikit, ramai ke orang ke apa ke, tapi kita ambil pakai hukum yang sama dengan berbekam itu tadilah kerana melibatkan pengeluaran darah daripada tubuh badan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya fikir ada satu lagi soalan yang terakhir lah Ustaznya. Assalamualaikum, dalam bulan puasa ni saya akan menjalani pemeriksaan dalam telinga yang mana akan dimasukkan alat ke dalam telinga untuk melihat keadaannya. Adakah membatalkan puasa? Baik, walaupun berlaku khilaf tentang telinga ini, tapi secara umum kita kata telinga tidak termasuk dalam rongga terbuka. Jadi pemeriksaan kesihatan yang sedemikian yang berlaku pada siang hari Ramadan bagi orang yang berpuasa, ia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas jawapan yang jelas. Jadi saya pulangkan kembali kepada Saudari Hafsah. Terima kasih Dr. Laila dan terima kasih sekali lagi kepada dua ahli panel kita, Ustaz Muhammad Fahmi Rusli dan juga Encik Fahmi Hassan kerana bersama kami dalam program Med with My Community Istimewa Ramadan yang khas kami bawakan untuk memberi penerangan dan pendedahan kepada kita semua terutamanya yang melibatkan hal ubat sepanjang bulan yang mulia ini. Terutama sekali kepada Ustaz kerana kami tahu jadual Ustaz padat dan kami haraplah jangan seriklah datang ke program kami lagi sebab malam ni bertalu-talu soalannya tak henti-henti. Okey.
Jadi sebelum saya tutup sesi pada malam ini, saya nak ingatkan yang kehadiran bulan mulia ni bukanlah untuk membebankan kita sebagai hamba-Nya, bahkan sebenarnya membantu kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Yang Pencipta. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan maka perbincangan pada malam ini diharapkan mampu merungkai segala persoalan yang terbenak di fikiran kita supaya kita dapat menghayati bulan Ramadan dengan penuh rasa kehambaan. Dan sebelum kita mengucapkan selamat tinggal untuk malam ni, sebelum bulan puasa ni, saya nak war-warkan untuk penonton di luar sana yang kita ada merancang program vaksin untuk My Community pada 23 Mei dengan Dr. Swazli. Ini sesi yang kedua ya dengan Dr. Swazli. Jadi boleh letak dalam kalender siap-siap dan kita akan insya-Allah jalankan program tersebut selepas bulan puasa. Okey. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Ustaz Muhammad Fahmi dan Encik Fahmi Hassan, dan insya-Allah kita semua akan menghadapi bulan Ramadan dengan penuh rasa kehambaan, dan insya-Allah semoga ibadah kita diterima dan kita akan mendapat rasa ketenangan, dan moga dosa-dosa kita diampunkan dan semoga urusan kita dipermudahkan insya-Allah. Saya ucapkan selamat malam kepada semua di Malaysia dan kita jumpa lagi selepas bulan puasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.